Ah. Oh hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to Zuku at Home untuk episod final. Okey, bersama kita kembali bersama saya Danish, host anda Tuzho. So, anda nampak kat sini, anda rasa boleh dapat teka tak haiwan apa? Mestilah boleh dapat teka kan? Okey. Alright. So, kalau tengok kat sini, kita hendak berterima kasih kepada Great Eastern sebabkan dia telah bagi kita statue ni untuk sebagai hadiah. So, terima kasih kepada Great Eastern. So, see you. So, kita akan proceed ke kita punya segmen. Yeah. Okey, sekarang ni kita tengah mandikan gajah yang tengah pagi ni, dalam pukul 10 pagi So dia tengah mandikan terkejut. So ya, kita tengah mandikan dia. So jom kita tanya dia kenapa lagi dekat. Ya, inilah gajah, haiwan darat yang terbesar di dunia. Di Zoo Negara Malaysia, kita ada 2 ekor gajah betina. Gajah-gajah ini ada nama masing-masing tahu. Nama manja untuk 2 ekor gajah ini ialah Sibul dan Siti. Sibul yang berusia sekitar 44 tahun dan Siti pula berusia sekitar 43 tahun. Kalau dilihat dengan mata kasar kita, Siti adalah lebih besar daripada Sibul, tetapi Sibul lebih tua daripada Siti. Siti berasal dari Bukit Fraser Pahang dan Sibul pula berasal dari Temerloh Pahang. Jom kita kenali dengan lebih mendalam lagi tentang gajah ini. Untuk makluman anda semua, di dunia ada 2 spesies gajah, iaitu gajah Asia dan juga gajah Afrika. Kalau yang anda semua sedang lihat ini adalah gajah Asia. Jom saya terangkan kepada anda semua tentang perbezaan yang ada pada kedua-dua spesies gajah ini. Kalau anda nak tahu, gajah Asia memiliki tubuh yang relatif berukuran lebih kecil daripada gajah Afrika. Selain itu, gajah Asia hanya memiliki seakan satu jari kecil di bahagian hujung belalaiannya, manakala gajah Afrika memiliki seakan 2 jari kecil di bahagian hujung belalaiannya. Apakah fungsi jari tersebut? Jari di bahagian hujung belalai itu berfungsi untuk membantu mengambil makanan yang kecil seperti kacang. Cuba anda tengok di bahagian kepalanya pula. Kalau gajah Asia ni, ia mempunyai 2 bonggolan di atas kepalanya, manakala gajah Afrika hanya mempunyai 1 bonggolan sahaja. Gajah Afrika jantan dan betina masing-masing mempunyai gading, tetapi untuk gajah Asia pula, hanya jantan yang biasanya mempunyai gading. Tetapi ada juga sesetengah gajah Asia betina seperti Siti mempunyai gading kecil yang disebut sebagai tushes. Selain itu, gajah Asia mempunyai 4 kuku di kaki hadapan dan 3 kuku di kaki belakangnya, manakala gajah Afrika pula mempunyai 5 kuku di kaki hadapan dan 4 kuku di kaki belakangnya. Gajah juga merupakan haiwan yang memiliki umur yang relatif lebih panjang daripada haiwan darat yang lain. Gajah boleh hidup sehingga sekitar 70 tahun. Walaupun kita lihat gajah ini berbadan besar, tetapi anda tahu tak, gajah merupakan haiwan herbivore, iaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Gajah selalu menghabiskan sekitar 16 jam dalam sehari hanya untuk makan dan makan kira-kira 300 kg dalam masa sehari.
Tak hairanlah kan kalau badan gajah ni besar. Asyik makan je lah kerjanya. Kalau di zoo negara, seperti anda dapat lihat, zookeeper atau penjaganya akan memberi buah-buahan seperti pisang dan betik, rumput Napier, ubi keledek dan nasi yang digaul bersama gula merah, pellet, kacang hijau dan kacang soya sebagai makanan hariannya. Zookeeper juga akan beri pelepah kelapa dan batang pisang sebagai makanan tambahannya. Sibul dan Siti akan diberi makan 2 kali dalam sehari, iaitu pagi dan petang. Kalau di hidupan liar, gajah boleh melakukan perjalanan sejauh 50 batu sehari. Seekor gajah Asia dewasa boleh memiliki tinggi antara 2 hingga 4 meter dan berat badan kira-kira 3,000 hingga 6,000 kilogram. Kalau nak bercerita tentang pemangsanya di alam liar, tidak ada. Gajah ini sangat besar, haiwan predator lain pun takut. Tetapi, anda semua sedar tak? Ancaman terbesar bagi gajah di alam liar ini adalah manusia. Kenapa saya kata begitu? Sebab ramai manusia yang tidak bertanggungjawab merosak dan mengganggu habitat semula jadi haiwan ini. Bukan itu sahaja. Gajah-gajah ini turut diburu oleh manusia untuk mendapatkan gadingnya. Kita kena jaga khazanah alam kita tahu. Kalau perkara ini masih berpanjangan, tidak mustahil suatu hari nanti keturunan-keturunan kita yang lain boleh melihat gajah hanya dalam buku sahaja. Sedih kan? Okeylah, jom kita sambung. Seperti anda semua dapat lihat, gajah memiliki hidung yang sangat panjang yang disebut sebagai belalai. Apakah fungsi belalai? Okey, belalai ni berfungsi sebagai alat pernafasan lah. Selain itu, belalai juga digunakan untuk mengambil makanan dan menjemput air untuk membasahkan badan. Anda semua jangan pelik tau, kenapa badan gajah ini kotor. Gajah ni memang suka bermain lumpur. Jadi tidak kiralah berapa banyak kali ia mandi, badan akan kembali kotor semula dengan lumpur. Kalau anda semua nak tahu, lumpur tersebut berfungsi sebagai sunblock kepada kulit gajah dan juga untuk menghalang daripada gigitan serangga. Walaupun kulit gajah setebal 3 cm, tetapi kulitnya sangat sensitif. Gajah juga merupakan haiwan yang memiliki pendengaran yang sangat jelas. Ia boleh mengesan 3 jenis bunyi dalam jarak kira-kira 3 km, iaitu yang pertama bunyi pemangsa, kedua adalah bunyi gajah dari kumpulan yang berbeza, dan yang ketiga adalah bunyi gajah dari kumpulan yang sama dengan individu gajah tersebut. Ia ini juga memiliki ingatan yang sangat kuat. Haiwan ini boleh ingat perkara yang telah berlaku kira-kira 50 tahun yang lalu. Wow, seriously impressive. Ia juga digelar sebagai engineer hutan kerana semasa berjalan, haiwan ini akan menolak semua pokok-pokok yang ada di laluan itu dan secara tidak langsung membuat laluan baru dalam hutan untuk haiwan-haiwan yang lain. Gajah juga merupakan ejen penyebar biji benih dalam hutan. Semasa haiwan ini bermigrasi, ia akan membuang biji-biji benih buah yang dimakan melalui najis dan ini membuatkan pokok baru akan tumbuh di dalam hutan. Selain itu, gajah juga turut digelar silent walker. Walaupun besar, tetapi haiwan ini berjalan tanpa bunyi. Kenapa? Ini kerana ia mempunyai tapak kaki yang lembut dan tiada ladam seperti haiwan yang lain. Kalau anda dapat lihat, sebenarnya gajah ini berjalan berjengkik kerana struktur tulang pada kakinya seakan-akan perempuan yang sedang memakai kasut tinggi atau high heels. Walaupun gajah ini berbadan besar, tetapi ia boleh berenang tahu. Bukan itu saja, di alam liar, gajah betina hidup secara berkumpulan dan diketuai oleh gajah betina yang paling tua atau juga disebut sebagai matriarch. Gajah jantan pun ada dalam kumpulan tersebut, namun ia akan meninggalkan kumpulan apabila ia telah capai umur sekitar 12 hingga 15 tahun. Gajah jantan akan tinggal bersama jantan yang lain ataupun ia akan berkeliaran sendiri. Gajah ini juga merupakan haiwan pendendam dan memiliki ingatan yang kuat. Ingat, jangan sesekali sakiti gajah. Anda semua pernah dengar tak orang cakap, jangan ganggu gajah itu, nanti dia naik minyak? Mesti pernah kan?
Sebenarnya istilah yang betul adalah gajah keluar minyak. Kalau anda semua nak tahu, hanya gajah jantan saja yang keluar minyak selepas ia mencapai umur dewasa, iaitu 4 tahun. Minyak tersebut akan keluar daripada lubang yang ada di antara mata dan telinganya, dan ia hanya berlaku sekali saja dalam setahun. Apabila gajah jantan pertama kali keluar minyak, ini menandakan mereka sudah boleh mengawan dan tubuhkan kumpulan sendiri. Haiwan ini juga akan mencari gajah jantan yang lain untuk berlawan, dan 90% ia akan menang walaupun lawan lebih besar daripadanya. Jadi, selepas habis minyak, barulah ia akan mencari gajah betina untuk mengawan. Sebelum saya akhiri sesi ini, saya nak tanya anda semua, bagaimana kelakuan gajah apabila ia gembira dan marah? Agak-agak anda semua tahu tak? Kalau tak tahu, tak apa, mari saya beritahu. Okey, gajah akan mengangkat kaki dan menggoyangkan belalaiannya apabila ia berasa gembira. Apabila ia marah pula, ia akan mencapangkan telinga, tiada pergerakan kaki ataupun statik, dan akan pandang pada satu tempat sahaja. Okey, setakat itu saja dulu perkongsian saya tentang gajah pada hari ini. Okey, so anda nampak saya kat sini, saya basah sebenarnya kenapa saya basah ni sebabkan tadi saya masuk mandi dengan si Bung dan Siti, kita punya Asian Elephant yang ada di Zoo Negara Malaysia ni. So saya tak tahu kenapa dia mandikan saya, maybe sebabkan saya ni busuk kot. Okey, so tak apa, so sekarang ni saya nak bagi tahu yang since Zoo Negara akan buka, so ini akan jadi last episode kita lah. Okey, so yang ni juga dah sampai ke lokasi haiwan terakhir kita untuk Zuku Tour ni sebabkan virtual tour kita akan berakhir sini. So inilah last episode kita. So apakah haiwan yang kita terakhir ini? Haiwan terakhir kita adalah King Cheetah. King Cheetah, haiwan paling laju di dunia. Okey, so kalau nak tahu, jom saya explainkan lagi pasal King Cheetah ni. So jom tengok sikit kereta apa yang kita ada. Inilah cheetah. Ia juga tergolong dalam spesies kucing besar seperti harimau dan singa. Cheetah berasal dari kawasan savana di Afrika Selatan. Walaupun cheetah merupakan kucing besar, tetapi ia tidak boleh mengaum seperti harimau dan singa. Jadi, apa bunyi cheetah? Kalau anda semua nak tahu, cheetah hanya mengeluarkan bunyi miau dan purr sahaja, sama seperti kucing. Kenapa ia digelar haiwan darat terpantas di dunia? Ini kerana cheetah mampu berlari dengan kelajuan 112 km sejam, iaitu lebih pantas dari kereta sport. Namun begitu, kelajuan cheetah hanya boleh bertahan selama 3 minit sahaja. Jika melebihi 3 minit, ia boleh menyebabkan kematian. Jangka hayat cheetah di hidupan liar boleh mencapai sehingga 16 tahun dan dalam kurungan boleh mencapai umur sehingga 20 tahun. Di Zoo Negara, kita ada 5 ekor cheetah, iaitu 3 jantan dan 2 betina. 3 ekor cheetah jantan diberi nama Tyson, Flash dan Dash. 2 ekor cheetah betina pula diberi nama Tiana dan Bolt. Flash dan Dash merupakan anak kepada Tyson dan Tiana, manakala Bolt pula merupakan anak Tiana. Kalau anda semua boleh nampak dekat sini, corak pada badan Bolt berbeza dari cheetah yang lain. Ini kerana Bolt merupakan King Cheetah. Dalam rekod dunia, King Cheetah hanya ada sekitar 35 ekor sahaja, termasuk Bolt. Ingin saya tegaskan di sini, walaupun ia digelar King Cheetah, namun tidak semestinya ia adalah jantan. Di alam liar, cheetah biasanya keluar memburu pada waktu siang, iaitu pada waktu subuh dan senja. Setelah mendapat mangsa, ia akan membawa mangsanya ke tempat persembunyian untuk mengelakkan daripada pemakanannya dirampas oleh haiwan pemangsa yang lain. Ini kerana cheetah tidak suka berlawan.
Jika makanannya dirampas, ia akan merelakan sahaja tanpa berusaha untuk merampasnya kembali. Tidak seperti kebanyakan pemangsa lain, citah lebih suka memerhati mangsanya dari tempat yang tinggi sebelum menangkap mangsa, dan biasanya ia akan memburu haiwan yang kecil. Seperti anda semua tahu, citah merupakan haiwan karnivor. Di alam liar mangsanya adalah seperti impala, antelope dan rusa. Di zoo negara pula, makanan utamanya adalah daging dan ayam. Citah diberi makan sehari sekali, iaitu pada waktu petang. Daging dan ayam yang diberi kira-kira 1.5 kg hingga 2 kg untuk setiap ekor citah yang ada. Jom kita lihat ciri-ciri fizikal yang ada pada citah. Kalau anda semua nak tahu, terdapat antara 2,000 sehingga 3,000 tumpukan di badan citah. Setiap individu citah mempunyai topok yang berbeza di badannya. Haiwan ini juga mempunyai penglihatan yang sangat baik dan mampu melihat sejauh 3 batu, iaitu kira-kira 5 km. Muka citah boleh dibezakan dengan garis hitam yang melengkung dari sudut dalaman setiap mata ke sudut luar mulut. Di alam liar, citah agak sukar untuk dilihat kerana warna dan corak pada badannya seakan-akan bersatu dengan rumput kering yang ada di kawasan savanna tersebut. Berat badan haiwan ini boleh mencapai 34 kg hingga 54 kg dan panjang sekitar 1 meter hingga 1.4 meter. Citah juga mempunyai ekor yang panjang untuk membantu mengimbangi badannya dan juga berfungsi sebagai kemudi untuk mengubah arah semasa sedang berlari. Untuk pengetahuan anda semua, tempoh bunting untuk citah adalah sekitar 3 bulan dan biasanya ia akan melahirkan 6 hingga 8 ekor anak. Tetapi jika di alam liar, tidak semua anak boleh bertahan hidup. Citah juga merupakan haiwan solitari, iaitu hidup secara bersendirian dan hanya akan berjumpa untuk mengawan sahaja. Seperti haiwan lain juga, anak citah akan hidup bersama ibunya sehingga berusia 2 tahun dan kemudian akan berpisah. Okay, so sekarang ni saya bersama dengan Dash, one of the cheetah. So ni dia sedang berlai ni. So boleh nampak dekat dia punya bulu ni, dia bukan panggil dia panggil spotted lah. Kalau nampak dot ni, ni panggil spotted. Okay, alright. So boleh nampak king cheetah ni, dia punya ni ada macam ada panggil shadow kat mata dia, supaya untuk halang punya mata daripada matahari lah. So that's why ada yang hitam tu. Okay, itu adalah dia punya antara fizikal dia. Nampaknya kita dah sampai ke akhir segmen kita ni, and juga akhir kepada kita punya virtual tour ni, Zuku at Home episode final. Okey, sebelum kita habiskan, saya Danish dari pihak Zoo Negara ingin meminta maaf jika ada terkasar bahasa dan salah information, dan saya harap information saya yang betul dan jelas. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada viewers yang masih kekal tonton virtual tour Zuku at Home. Saya ingin berterima kasih, saya dan partner saya. Saya ingin berterima kasih juga kepada tim social media yang sentiasa promote social media tentang pasal Zuku at Home. Dan juga ingin berterima kasih juga kepada partner saya, iaitu Encik Vicky dan Encik Amir yang sentiasa mengikut video kita semua. Dan juga terima kasih sangat-sangat kepada tim Zoo Negara kerana support kita untuk buat virtual tour ni untuk viewers yang di rumah. So, since Zoo nak buka ni, so that's why kita stop. Tapi InsyaAllah kita akan tengok, kalau ada yang siapa request, kita akan buat. Okey, untuk anda semua yang tak boleh rentas negeri lagi. Okey, so jangan lupa untuk support all of our social media, Zoo Negara Malaysia di Facebook dan juga Instagram. Okey, dan juga jangan lupa kalau anda selepas episod mana-mana tentang virtual tour, boleh tengok dekat YouTube Zoo Negara Malaysia. Tading. Okey, so jumpa anda di sana di Zoo Negara Malaysia. So satu destinasi, pelbagai pengetahuan. Support Zoo Negara Malaysia. Bye. Assalamualaikum.